Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni Iza berkesempatan untuk buat video untuk share dengan korang apa yang Iza tahu. Benda yang Iza nak share ni ialah majoriti semua orang dah tahu, Iza rasa. And Iza just nak memperingatkan sahajalah. Okay? So, sebab memandangkan kita lagi beberapa hari lagi, kiranya dah bukan beberapa hari lagi lah, kiranya dah boleh counting hours lagi dah untuk kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. So sebelum kita mulakan perbincangan kita tentang fidyah ni, kita cek diri kita. Adakah kita dah ganti puasa, kita dah kadak puasa kita pada tahun lepas punya ataupun tahun-tahun lepas. So bagi siapa yang dah tahniah, bagi yang belum ataupun yang tak sempat atas sebab-sebab tertentu, okey, tak apa, jangan risau, kita boleh ganti ke puasa itu selepas Ramadan yang akan datang ni. Tapi kita kena membayar fidyah. Golongan yang pertama ialah mereka yang tidak sempat mengkadakkan puasa dia sehingga dalam masa setahun tu, sehingga tibanya Ramadan yang kali kedua, Ramadan yang akan datang ni lah. So kita tak sempat. Kedua, golongan yang sakit, tidak ada harapan untuk sembuh. Yang ketiga ialah terlalu tua dan dia tak terdaya untuk berpuasa, orang tua lah kan. And then yang keempat ialah golongan seseorang itu dia sedang mengkadakkan puasa dia tetapi dia meninggal dunia. So berapa hari yang dia tak sempat nak gantikan puasa tu, berapa hari itulah yang kita kena bayarkan fidyah dia. Dan yang last sekali, golongan yang terakhir ialah golongan ibu mengandung dan ibu yang menyusukan anaknya. Majority of us kita ada dalam golongan yang pertama tadi, golongan yang tidak sempat mengkadakkan puasa sehingga bulan Ramadan tiba. Betul tak? Kan kita ada, mestilah ada sebab tertentu, sebab tak sempat ke, sebab tak larat ke apa tak. Okay, so fidyah inilah yang kita perlu bayar. Tapi kita juga perlu berpuasa juga, kita perlu ganti juga puasa. Tetapi yang menjadi permasalahan kita semua, nak betulkan kita punya fahaman, fidyah yang ganda, puasa tidak berganda. Okey, puasa berapa hari yang kita tinggal tu, itulah hari, berapa hari itulah yang kita perlu puasa. Tapi fidyah, kalau kita contoh daripada tahun-tahun lepas kita tak puasa, kita tak sempat nak ganti puasa dan kita tak ingat ke, kita tak tahu ke, itulah bayaran fidyah untuk setahun tu dia akan ganda lah, ikut berapa tahun yang kita tinggal. Cara bayaran dia ikut pada negeri masing-masing. Sebab kita ikut harga semasa, harga beras semasa. Sebab dekat Malaysia, makanan asasi kita ialah nasi, okay, beras. So kita ikut harga beras. So fidyah ni, satu hari kita tinggalkan bersamaan dengan satu cupak beras, kita perlu bagi kepada fakir miskin. Jadi untuk lebih mudah kita bayar fidyah ni melalui pusat zakat. Okay. Bagi yang tak tahu macam mana nak kira bayaran fidyah dia, dan Iza yakin yang kita ada di kalangan kita yang bertahun-tahun lepas tak menggantikan puasa. Okay, so jadi jangan risau, korang boleh gantikan puasa selepas Ramadan ni, korang boleh gantikan puasa. Dan juga korang kena bayar fidyah. Fidyah korang tu ikut pada tahun, berapa tahun korang tinggal, dan dia akan gandaan dengan berapa tahun yang korang tinggal tu. So cara bayaran, cara pengiraan dia ialah kita akan kira berapa hari puasa yang kita tinggal dalam tahun tu, dalam Ramadan tahun tu, kita kena darabkan dengan berapa tahun yang kita tinggal.
dan kita darabkan dengan kadar fidyah semasa. Kadar fidyah semasa ni korang kena sentiasa update, tengok sekarang benda semua dari ujung jari, so korang boleh tengok pada portal pusat zakat negeri masing-masing, tengok kadar fidyah semasa berapa. Okey, tengok Semoga setiap jiwa diberikan ampun. Okey, sebagai contoh, Izzah kan, pada tahun Ramadan tahun 2018, taklah, pada tahun lepas lah. Okay, ni yang pertama tinggal dalam 7 hari. So, Izzah sempat ganti sebelum Ramadan ni akan datang ni, Izzah sempat ganti 3 hari je. So, lagi 4 hari ni Izzah tak sempat nak ganti sebelum masuknya Ramadan ni. So, Izzah tak sempat. Bila Izzah tak sempat, tinggal lagi 4 hari. So, cara pengiraan dia, 4 hari darab dengan 1 tahun. Sebab apa? Tahun lepas punya 1 tahun je lah kan jarak dia. Darab dengan 1 tahun dan darab dengan kadar fidyah semasa ikut negeri masing-masing. So, Izzah negeri 9, Izzah dah check tadi, RM1.625 sen. So 1.625. Okay, so 4 hari darab 1 tahun, darab 1, darab dengan 1.625. So jumlah yang kita dapat itulah yang kita perlu bayar dekat pusat zakat. So contoh yang kedua pula, kita ada tinggal puasa pada tahun 2017. So 3 tahun lepas lah kan. So 3 tahun lepas 2017, 3 tahun lepas, sebab 2017, 18, 19, 20. Okay, 18, 19, 20. Ni Ramadan yang 2017 kita tinggal puasa tau. So ada 3 tahun. So kita guna yang Izzah punya konsep tadi. Ada 4 hari. 4 hari yang Izzah tak sempat nak ganti. So 4 hari darab dengan 3 tahun. 4 hari darab 3 tahun dan darab dengan RM1.625. So jumlah tu lah yang kita perlu bayar. Itu yang dimaksudkan gandaan fidyah, bukan gandaan puasa ya. Puasa tetap ikut berapa hari. Izzah contoh ada 4 hari Izzah tinggal tu. So after Ramadan ni Izzah kena ganti 4 hari tu juga. So kalau Izzah tak dapat juga, tak sempat juga ganti sampai Ramadan tahun 2021 juga bayar fidyah. So maknanya gandaan dia ada 4 tahun lah. Sebab kalau tahun ni kita 3 tahun, kalau tahun depan kita still tak dapat sempat untuk ganti ke puasa tu 4 tahun dah. Dia akan bertambah-tambah tahun lah. Itulah namanya gandaan. So bagi sesiapa yang tinggal yang tidak sempat gantikan puasa dia beberapa tahun yang lepas, tak sempat ke, tak tahu ke tentang pengetahuan ni, korang boleh kira korang punya bayaran fidyah. Okay, korang kena ingat. Okay, bagi lebih afdal lah bila kita tak ingat kan, contohnya 14 tahun lepas start daripada tu, kita kira fidyah yang kita ni start kita dah balik. Okay, start kita dah balik, itulah yang kita perlu bayar kalau kita ada tinggal puasa dan kita tak sempat kadakan puasa sejak balik tu. Tapi kalau sejak balik tu kita alert dengan benda tu, kita ganti puasa sebelum Ramadan akan datang, itu tak apa, tak perlu bayar fidyah, jalani puasa seperti biasa. Okay? Sesiapa yang beberapa tahun lepas tak ganti puasa, tak sempat, korang kira berapa tahun. Okay, lebih afdal cara kita nak kira, dan sudah semestinya majoriti kita tak ingat berapa hari waktu tahun sekian-sekian kita tak puasa, betul tak? Contohnya 14 tahun yang lepas, kita ingat ke berapa hari yang kita tinggal yang kita tak puasa? Mustahil kan kita ingat. Kalau ingat tu baguslah, tepatlah kiraan tu nanti. Tapi kalau kita tak tahu, contohnya kita agak-agak saja, selalunya korang tinggal beberapa hari. Contohnya adalah dalam seminggu lebih. Okay, kalau seminggu lebih, maksimum kan buat 2 minggu. Okay, kirakan dia 2 minggu. Biar lebih kita bayar fidyah, jangan kita kurang bayar fidyah. Bukan apa pun,
kita bayar fidyah tu pun kita dikirakan sedekah. Kita dikira sedekah bagi ke orang fakir miskin. So bila kita dah kira 2 minggu, 2 minggu, contohnya kita tak tahu tahun-tahun ni berapa minggu, so kita nak total up semua, bukan total up semua, total up dalam setahun kita, bulan Ramadan tu, dalam sebulan tu kita 2 minggu kita tak puasa. So dalam 2 minggu pada setiap tahun lah kita kira. So darablah dengan yang Izzah dah cakap cara pengiraan tu. So tak perlu risau. Tapi puasa tetap ganti ya. Jangan tak ganti puasa. Puasa tetap ganti. Cuma yang Izzah terangkan ni ialah tentang fidyah. Sebab ada yang keliru, ada yang tak tahu. So Izzah memperjelaskan lagi. So memandangkan kita PKP ni, memandangkan kita PKP, and kalau tak PKP pun sekarang memang teknologi kita dah berkembang sangat-sangat luas. So kita boleh gunakan kaedah secara online, secara online. Dan memang ada majlis agama memang dah bagi tahu, even though kita nak bayar zakat fitrah pun, nanti kita nak bayar zakat fitrah pun secara online. So kita dah nak jumpa face to face dengan amil semua tu kan. So everything kita dah boleh cari dekat website, portal mana-mana. So Izzah sarankan dekat semua, kalau korang nak tahu, kalau macam susah nak cara manual yang korang kira sendiri, korang boleh tanya Izzah, boleh je DM Izzah, ataupun korang pergi dekat Google search kalkulator fidyah negeri masing-masing. Contoh kalkulator fidyah negeri 9, negeri mana? Kalkulator fidyah Kuala Lumpur, kalkulator fidyah negeri Selangor, Selangor. So korang kat situ korang boleh masukkan apa-apa maklumat yang dia nak, samalah dengan apa yang Izzah terangkan tadi. Kalau nak kira sendiri boleh, tak kira sendiri pun boleh. Korang nak guna kalkulator fidyah tu lagi baguslah, lagi tepat kan. Okay. Jumlah tu kita juga boleh pergi ke pusat zakat online. Macam mana, cuba tanya macam mana kita nak bayar. Dan setahun ni Izzah ada bank yang ada hikmat untuk membayar fidyah kan, ada kan. Setakat Izzah Maybank kot, Maybank tu. So kalau korang nak kepastian, korang check bank masing-masing, korang check portal pusat zakat masing-masing, korang check kat situ. Okay, sebelum ada yang tanya berkenaan dengan bila kita dah tahu jumlah bayaran tu, kita boleh tak nak bayar sendiri jumlah tu kepada fakir miskin dengan membeli beras sebanyak jumlah itu. Boleh, tak menghalang pun. Tetapi kita tak sure, kita tak tahu orang tu betul-betul dia fakir miskin atau tidak. Lebih baik kita terus dibayar dekat pusat zakat. Sebab apa? Sebab Baitumal, pusat zakat dia ambil maklumat daripada Baitumal. So Baitumal tu dia dah tapis nama-nama yang memang betul-betul fakir miskin dan yang layak untuk menerima fidyah. Tau. So untuk kita, supaya kita tak perlu nak mencari orang ke apa ke, kita terus je bayar dekat pusat zakat. So korang boleh dah bayar dekat pusat zakat online. So semoga video yang Izzah share ni bermanfaat untuk semua orang. Mana yang kurang pencerahan, yang tak faham lagi, boleh tanya Izzah. Nanti Izzah jawab selagi boleh. Mana yang Izzah tahu, Izzah jawab. Tapi kalau Izzah tak tahu, Izzah akan rujuk yang lebih arif lagi. Sekian, Assalamualaikum. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Puasa penuh ya. Dan bagi yang tak mampu nak puasa, tak apa.